Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Wanita Hari Ini, kembali ceria, kembali berinspirasi bersama kami di hujung minggu ini di Wanita Hari Ini Extra bersama saya Fatin Hamid Yusof dan juga Fahrin Ahmad. Baik, terima kasih bersama dengan kami pada hujung minggu ini. Saya pasti suatu hujung minggu yang ceria buat anda, di mana kita sedang berehat, bersantai-santai, dan seperti biasa jam 12 tengah hari anda bersama dengan kami. Dan hari ini pastikan anda terus bersama dengan kami kerana kami akan berkongsikan yang manis-manis, yang cantik-cantik untuk anda. Tapi sebelum itu Fatin, semalam selesai sudah pembentangan belanjawan 2022 yang kabarnya memberikan suatu yang berita baik kepada kaum wanita. Betul. Rata-rata daripada rakyat sebenarnya menyambut baik kan. Ada banyak penambahbaikan dari bajet 2021. Untuk 2022 banyak sebenarnya kelonggaran dan juga kelebihan yang diberikan kepada kaum wanita ni. Kalau kita tahu antara dia punya tema bajet untuk 2022 Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, yang mana rata-rata menyambut baik dengan banyak peluang yang diberikan untuk wanita khususnya. Betul. Dari segi salah satunya saya tertarik dengan jawatan pengarah di Nampak betapa istimewanya wanita tu. Ini. Okey. Baik, bersama dengan kita untuk memperincikan lebih lanjut tentang belanjawan yang dibentangkan semalam adalah Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz yang merupakan seorang pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Cik Fatin dan Cik Fahrin. Alhamdulillah kita dengar jelas. Baik Prof, kita nak mulakan dengan soalan kita ni untuk belanjawan 2022. Bagaimana sebenarnya Prof melihat secara keseluruhannya untuk wanita ni Prof? Baik. Berbanyak terima kasih atas jemputan. Tentunya kita excited bila Menteri Kewangan menyebut khas peranan wanita dan ramai ahli dan rakyat yang bertepuk tangan gembira dengan semua yang telah kerajaan berikan untuk kita dan kita bersyukur Tetapi saya kena sebutlah sebagai pengarah pusat kepimpinan apa yang staringly kita dapati, mungkin apa yang diberikan tu bagus, tetapi kita boleh buat lebih baik lagi Cik Fahrin dan Cik Fatin saya melihat bahawa rancangan Malaysia ke-12 ni masih lagi macam rancangan Malaysia yang sebelum ni, iaitu dia tidak melihat melalui lensa gender wanita. Jadi wanita ni diletakkan dalam satu kelompok yang macam dululah kita bukan kita ni letak tema 2 bab 5 macam tu jadi adalah lebih baik saya rasa jika setiap tema dan bab itu diberi peluang untuk melihat atau beri pendapat melalui lensa gender. Saya bagi contoh yang Cik Fatin sebut tadi atau Cik Fahrin sebut tadi tentang Board of Directors ada seorang wanita kan. Betul. Tentu di pihak lelaki itu satu kejayaan sebab daripada kosong dapat satu Tetapi kita belum capai di mana-mana syarikat pun 30%. Betul. Saya silap semalam saya ada baca Standard Chartered Bank, this is the first bank di Malaysia yang mencapai gender equality. Jadi tahniah kepada Standard Chartered Bank Jadi maksud saya mungkin di pihak layperson itu satu perkembangan yang bagus, iaitu dikehendaki satu board of directors untuk company yang besar ada satu daripada semua tu satu wanita. Tapi bila ada satu wanita dalam posisi itu, adakah mereka boleh membuat keputusan? Tapi sekurang-kurangnya Prof, dia dah ada suara wanita di situ. Di peringkat Cik Fahrin akan cakap macam tu kan? Ya, betul. Definitely is a start kita berthankful is a start. Tetapi ini dah tahun 2021 dan kita juga dah masuk tahun 2022 dan kita berada di rancangan Malaysia ke-12 Jadi of all the goods yang kerajaan bagi tu yang saya berterima kasih sangat ialah contohnya ada geran sebanyak 5 juta dibagi pada Yayasan Kepimpinan Wanita. Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim pun akan berkolaborasi menandatangani MOU dengan Yayasan Kepimpinan. I think this is a good move. This is definitely a good move
Tetapi dalam bidang kesihatan contohnya kita tahu di zaman COVID hari itu, di zaman COVID sekarang ni yang paling terkesan ialah yang menyumbang kepada perkhidmatan COVID tu semua faham kan 70% adalah wanita ya. Betul. Jadi penekanan kepada wanita tu sepatutnya dari lensa kesihatan contohnya kita terus jangan kita segregate dalam tema 2 bab 5 begitu saja. Jadi maksudnya kita adakan hopefully Cik Farin dan Cik Fatin kerajaan bersetuju kalau kita adakan bab gandengan ya. Ini bukan idea saya sebenarnya. Kalau mungkin untuk makluman saya juga adalah dalam jawatankuasa pengurusan NCWO ya. Ini yang dipertua NCWO dah 2 kali sebut ya. Profesor Emerita dan Sri Sharifah dah 2 kali sebut masa webinar pre-budget. Saya thankful kali ni ya kerajaan telah bagi pre-budget which is very good. Jadi kita dah dapat melihat dengan lebih detail, dah bagi komen ya. Masa ada dan bab gandingan ni adalah saranan kami termasuk saya dan kumpulan daripada Kanita, USM, NCWO, beberapa yang berhormat daripada both kerajaan dan pembangkang ya. Kita bersatu. Kita rasa untuk membantu kerajaan melihat semula bajet ini daripada lensa wanita supaya tak tertinggal dan kita boleh adakan bab gandingan. Okey. Seperti mana gandingan kita? Saya boleh bagi contoh kalau ada masa sebab saya yang close to my heart ialah domestic violence yang berlaku dan kita seronok dengar ada peruntukan 500 jawatan untuk D11 ya. Tetapi kalau kita tengok keadaan domestic violence ni kita masih nak mangsa terpaksa police report. Ini bermakna sebenarnya kan Cik Farin dan Cik Fatin mangsa biasanya takkan keluar daripada rumah, tak sempat sebab bila kena pukul dia fikir anak dia. Jadi kita perlu ada mekanisme menyelamatkan wanita tu. Kalau kucing tersangkut atas pokok pun kita tahu nak panggil siapa untuk menyelamatkan. Jadi kalau wanita sebenarnya mungkin dari lensa lelaki meningkatkan jawatan penyiasat which is also very important kan. Memperbanyakkan peranan. Betul. Macam mana nak menyelamatkan wanita tu bila dia kena. Siapa yang baik. Ya, jadi itu maksud sekali bila ada bab gandingan tu. Ya. Baik, Prof, kita nak juga bertanyalah bagaimanakah pemerkasaan wanita boleh ditambah baik dan mungkin golongan wanita itu sendiri boleh mengambil peluang daripada belanjawan 2022 ini, Prof. Definitely ya. Kalau daripada yang sedia ada tu saya tengok wanita yang single mothers, ibu tunggal dapat peruntukan daripada yang bekerja di khidmat kesihatan ya. Ada banyak perks, tak payah risau tentang nak menjaga mana nak letak anak masa bekerja ya. Counselling akibat stres daripada COVID ni. Banyak kes verbal abuse sebenarnya dari spouse pun. Mungkin tak physical abuse tapi sebab mereka terlampau sibuk dengan COVID ya. Mereka mengalami banyak sindiran-sindiran. This constant verbal abuse adalah juga abuse kan? Jadi cara penyelesaian ni ialah counselling ya, dan kita bukan nak meruntuhkan rumah tangga. Counselling tu dah mujarab ya. Jadi saya sangat gembira bila kerajaan adakan semua ni. Saya harap wanita-wanita yang terkesan dengan kerajaan ini boleh mohon bantuan. Saya gembira kerana ada peluang untuk program kepimpinan dan mentoring untuk lapisan yang dah memegang jawatan tinggi, untuk entrepreneur mentorship yang ini semua melalui Yayasan Kepimpinan Wanita. Saya gembira kerana kalau kita dapat diberikan peluang untuk adakan bab gandingan ini, kita certainly dapat membantu kerajaan lagi untuk melaksanakan program-program yang telah mereka selesaikan, telah adakan supaya lebih efektif dan terjurus kepada wanita ya. Dan bab ini pun mendapat sokongan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat which is very important ya. So kalau Kementerian Pembangunan Wanita pun dah menyokong ini, saya harap
kami yang akademia ini sangat-sangat ingin membantu supaya pemengkasaan wanita dalam belanjawan tu betul-betul tepatlah. Cik Farid dan Cik Fatin. Ya, Prof. Ya, Okey, Prof. Okey, kita tahu kan menyeluruh warga emas, OKU ibu tunggal dan banyak sebenarnya kelebihan. Untuk mereka di luar sana mengambil peluang ni, apa antara saranan dan juga nasihat daripada Prof sendiri? Okay, to be honest, sebab data pun tak ada bila perbincangan bab belanjawan tu tak ada kan dia bagi data gender tu berapa wanita. Dalam keluarga yang hanya ada wanita, berapa yang tanggungan kepada dia, anak dia, warga emas dia dan sebagainya. Jadi pada saya untuk wanita tu dapat kesemua input ni, kita boleh pertamanya selidiki berapa jumlah wanita yang terkesan dalam setiap bab dan tema yang diberikan tu. Jadi ada gender kita panggil sex disaggregation data, ya. Okay. Ini bukan baru, ini dibuat di Korea Selatan, dibuat di Sweden, ya. Kalau kita ada data tu, barulah kita dapat dengan tepat bagi tahu pada wanita yang terkesan macam mana nak approach kat kementerian mana, di mana, ya. Jadi setakat ini it sounds very positive dan kita boleh bantu lagi rakyat, ya. Jadi katakan saya ini adalah seorang ibu tunggal yang terkesan disebab COVID, perniagaan saya terjejas. Saya tidak perlu buka tema, saya sebenarnya apa. Saya jadi saya ada terjurus kan, saya punya kat mana saya minta pertolongan tu. Sebab sekarang tidak ada lensa gender diberikan ataupun very catchy lah. Ada betul. Saya tengok mula-mula semalam bacaan bajet terus cakap pasal ibu tunggal, saya dah tepuk tangan alhamdulillah kan. Tapi lepas tu it dies down kan. Dan suddenly bila kita cakap tentang bab wanita, inisiatif ketiga, dan kita sebutlah semua kebaikan wanita dan kita bagi tahu kita bagi berapa juta dan bagi screening mammogram dan CA cervix, ya. Cervix. Jadi that cannot be the way kita dekat bajet ni setiap kali kan. It has to change supaya melalui lensa gender tu baru kita lebih berkesan. Baik. Itu harapan saya rasa kali ni banyak pembaruan sebab ada prabajet, ada kolaborasi, ada simposium parlimen pun. Ya, Prof. Sebelum ni. Okey, baik Prof. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz kerana bersama dengan kita pada hari ini serba ringkas, serba padat tapi telah banyak berkongsi dengan kita tentang fakta-fakta penting belanjawan di 2022 khusus untuk wanita. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Jaga diri. Terima kasih. Saya harap apa yang saya cakapnya adalah bermanfaat dan bernas dan tak memudaratkan para pendengar. Terbaik Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Itu antara sudut pandang daripada Prof sendirilah. Jelas istimewanya seorang wanita. Tapi seperti mana yang saya janjikan, saya wawarkan tadi, yang cantik, yang manis itu pada hari ini adalah kita akan kongsikan pastry cantik untuk hari ini. Jadi pastikan anda terus bersama kami dan jangan lupa ke Facebook kami di Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Manis-manis lepas ini awak suka apa antara manisan? Saya dah ternampak donat kat sana. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Engkau yang cantik, engkau yang manis. Okey. Engkau tu merujuk kepada tetamu kita selepas ini. Lepas ini kita nak bersama dengan tetamu-tetamu kita yang mana ini semua hasil tangan mereka lah. Berkenaan dengan topik kita hari ini, pastry cantik. Kita mulakan dengan Puan Siti Zahra Mat Zain. Beliau ini guru bakery dan juga pengasas Arah Chocolate, Farin. Betul. Dan bersama-sama dengan kita juga yang telah pun bersedia dalam talian ialah Puan Intan Asmali, pengasas Kantan Kitchen. Assalamualaikum Puan Intan. Sikit, kita nak tahu yang mana satu. Okey, dan Puan Intan. akhir sekali pengasas Suraya Mixer iaitu Puan Ida Suraya Ibrahim. Apa khabar semua?
Assalamualaikum. Okey, pertama sekali kami nak ucapkan terima kasih di atas pemberian pastry-pastry cantik kita untuk topik kita pada hari ini. Dan kalau kita mohon izin kepada semua tetamu, mungkin kita nak mulakan terlebih dahulu bersama dengan Puan Siti Zahrah Mat Zain, guru bakery dan pengasas Arah Coklat terlebih dahulu untuk kita bersama dengan beliau. Baik, okey Puan Siti, hari ini seperti bila kita lihat di hadapan kita, ini adalah hasil ataupun daripada Puan Siti sendiri, iaitu ini kita panggil apa ni Puan Siti ni kalau tak keberatan untuk berkongsi? Yang itu adalah pastry, fruit pastry ya. Fruit pastry. Dan juga cheese tart. Okey. Itu biscuit. Yang sekarang ni biscuit cheese tart dan yang bawah tu adalah fruit pastry. Okey. Maksudnya kalau di sini kalau kita melihat cara susun hiasan di atasnya lebih kurang pavlova tapi dipanggil fruit pastry betul Puan? Ya betul. Sebab kita menggunakan pastry betul. bawah tu. Rata-rata kan kita tahu makan je sebenarnya tapi ada yang tak tahu sebenarnya apa sebenarnya kalau kita nak bercakap mengenai pastry tu Puan. Pastry ni yang saya buat tu adalah menggunakan instant pastry, ya, menggunakan instant pastry. Kalau macam yang pavlova ke kek tu lain dia punya ingredient dia. Okey Puan, mungkin sebagai okey. Boleh berkongsi juga kami bagaimana pembuatan peach pastry ni sambil-sambil kita menyaksikannya. Okey, untuk peach pastry ataupun fruit pastry ni, okey, kita sebenarnya boleh bancu juga pastry tu tapi yang saya gunakan keadaan menggunakan instant lah. Yang kita beli di kedai lebih mudah lah. So kita potong ikut saiz yang kita nak. Yang kita nak lah mini size ke lah untuk kita buat jualan. Dan kalau kita tengok juga topping, kalau kita tengok topping silakan teruskan Puan. Ya, dengar. Okey, kalau kita tengok sekarang ni prosesnya sedang memotong. Maksudnya pastry peach yang dihasilkan tu lebih kecil lah saiznya kan? Ya, itu macam yang saya cakap tadi, bergantung pada saiz yang kita nak buat lah. Yang mini size ke ataupun yang macam yang tu yang saya buat tu. Okey, baik. Dan kalau kita lihat itu cara menyediakan pastry tadi dibakar dalam oven dan sebagainya. Dan ini apakah proses yang seterusnya untuk membuat dia punya krim tu topping dia. Topping dia. Special cream, menggunakan cream cheese dan cream special lah. Dengan topping buah-buahan ikut pilihan kita lah, sama ada buah peach ataupun mixed fruit, strawberry ke kiwi ke. Okey Pak, kalau kita lihat daripada pastry ni sendiri kan penggunaan toppingnya, krim dia dan sebagainya, apa lagi selain daripada yang kita lihat ni yang boleh kita pelbagaikan? Untuk yang pastry ni, kalau untuk yang macam yang saya buat ni, ada kita boleh pelbagaikan dia punya topping buah-buahan saja. Ataupun pastry itu sendiri kita boleh pelbagaikan, kalau kita tak letak buah-buahan, kita boleh buat macam apple pie ke, chicken pie kan, menggunakan pastry yang instant tu pun juga boleh. Okey, Puan Zahrah, saya ada satu soalan. Kalau macam ada buah-buah yang spesifik untuk digunakan untuk kita letakkan sebagai hiasan kan, kenapa dan juga mungkin ada buah lain yang boleh kita letakkan juga? Boleh, sebenarnya pilihan buah-buahan tu tak semestinya macam yang saya guna tu. Dia pastry boleh, strawberry, apa-apa sajalah yang kita nak. Raspberry ke, dia buah-buahan yang masam manis untuk kita combine kan. Tadi saya ternampak tadi ada garlic cheese bun tadi tu. Itu favourite awak sedap tu. Bukan apa ni Puan Siti takut-takutlah Fatin dia nak taruh buah rambutan ke kat atas pastry ke. Mungkin kita boleh buat kelainan kan, buah durian ke. Puan sambil-sambil tu tak sesuai lah. Kita cari buah yang masam-masam manis. Itu syarat dia kan sebenarnya. Penerbit saya dia bagi satu idea ni. Dia pun kata kalau kata pastry tu taruh macam durian atas tu sesuai tak agaknya Belum cuba lagi. Tapi kan kalau dari segi rasa tu, kemungkinan. Okey, kalau kita tengok satu kotak tu berapa harganya Puan? Dia bergantung. Kalau kita buat yang mini size tu, satu box tu ada 16 pieces, itu 30 lah. Kalau yang mixed fruit tu kita jual dalam 50 ada, 55 ada. Bergantunglah. Dia bergantung pada topping buah-buahan yang kita guna tu. Okey, memang kalau kita lihat sangat-sangat pelbagai, nampak sedap dan juga nampak cantik. Jadi Puan, kalau nak mendapatkannya atau nak menghubungi Puan bagaimana?
Biasanya saya buat promosi melalui Instagram lah. Instagram Arah Coklat. Okey, Instagramnya mudah saja. Coklat. Arah Coklat seperti mana yang penonton sedang saksikan so, sekarang. Kalau nak orang kata pesan berapa hari sebelum Puan? Biasanya 2-3 hari awal lah. Okey, kalau lepas ni penonton terus telefon tak sempat lah Kalau hari ni tak sempat lah. Okey, Puan. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Zahra atas perkongsian. Sama-sama. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Okey, itu antara yang kita dah kongsikan lah. Okey. Peach pastry Awak dan juga strawberry. sejujurnya, awak pandai tak buat pastry ni? Allah, awak ni saya pandai tapi saya pandai tunjuk order. Tapi kalau kita tengok sebenarnya cara pembuatan bak kata cikgu bakery kita tadi, Puan Siti Zahra tadi, mudahlah, dah ada yang instant dan sebagainya. Okey, baik, kita beransur ke tetamu kita yang seterusnya daripada pengasas Kantan Kitchen iaitu Puan Intan Asmali Saleh. Jauh dari Bentong Pahang. Okey, Assalamualaikum Puan Intan. Waalaikumsalam. Fatin dan Fahrin. Ya, okey. Kita nak tunjukkan ini kan hasil daripada Puan Intan daripada Kantan Kitchen sendiri. Mungkin kan. Ada dia manis pun ada, savory pun ada lah. Kalau kita tengok ada curry puff. Betul. Ini Saya gelar menu tu sebagai menu roti semulut sebenarnya. Roti semulut? Dia small bite. So dalam satu kotak tu semua ada. Pastry ada, roti ada, pie ada dan juga dessert pastry. Okey, Puan Intan. Kira lengkap lah semua. Anak boleh makan, mak boleh makan, ayah boleh makan. Maksudnya semulut tu dia sekali ngaup, sekali gigit je lah kan macam kan? maknanya mulut tu dapat rasa semua rasa lah. Okey. Kalau betul ke Puan Intan bercakap mengenai kita nak hasilkan orang kata juara-juara manisan ni, sebenarnya kita kena perincikan daripada apa orang kata, sukatannya memang kena betul. Kita tak boleh macam masak, kita boleh macam campak kan. Ini memang kena ikut betul-betul. Betul. Kalau buat pastry agak dia macam ni sikit lah, renyah sikit lah. Dia kena betul-betul sukatan dia, tak macam buat kek dessert lain. Tapi actually sebenarnya dessert apa-apa dessert pun memang kena ikut sukatan baru jadi. Okey, Puan, kongsikan dengan kita bagaimana nak buat menu semulut ni. Seperti mana yang kita saksikan juga sekarang ni. Okey, ni saya juga kadang-kadang rajin tu baru buatlah dia punya pastry tu. Tapi kalau nak cepat memang instant saja. Sebab proses pastry tu kita nak kena lipat banyak kali untuk dapatkan dia punya pastry yang cantik. Tu kadang-kadang ambil masa. So kita pakai instant saja. Macam yang kita tengah view tu sekarang, saya nak buat sardin punya. So kita kena canaikan dulu sikit, bagi dia nipis, and then lepas tu kita lipat. Dan sebenarnya senang aja kalau gunakan instant pastry. Tapi kalau tak nak buat tu, bolehlah kontak bakers macam saya ni. Okey, Puan, daripada tadi saya tertanyakan pasal kita sering menyebut tentang instant pastry dan sebagainya. Mungkin ada beza ke rasa yang instant pastry dengan kalau kita buat sendiri? Kalau kita buat sendiri ni actually kita lah puas hati sebab kita tahu macam mana kita buat kan. Kalau kita ni mencepatkan kerja saja. Tapi sebenarnya rasa dia lebih kurang sama je. Sebab kita gunakan sukatan yang sama. Macam mana kita belajar, macam itulah yang kita keluarkan. Okey, Puan Intan, mulanya memang minat ataupun kita kalau nak minat baru kita boleh buat bersungguh-sungguh kan? Puan Intan bermula sejak bila sebenarnya? Ada tengok kata tutorial ke? Saya kalau bermula bisnes makanan ni daripada tahun 2018. Saya bermula dengan roti sebenarnya. So roti ni memang dia punya adik-beradik pastry lah. Kek semua tu. Jadi semua tu kena belajar baru complete orang cakap. Okey, dan kalau kita lihat sebenarnya hari ini kan topik kita pun pastry cantik, dan apa yang kita saksikan juga suatu yang memang menarik dan cantik. Dan kalau kita nampak pun di sebelah Fatin sana di tu sini ada macam roti yang ada. Saya angkat ni ada, awak punya, ni saya punya. Ini roti ke, ini pie ke macam mana Puan Intan? Ini pie. Chicken pie. Okey, maksudnya mini chicken pie. Ini kalau penonton nak tengok comel sangat. Tapi selalunya kalau macam ni nak kena letak dia punya inti dia tu memang padat-padat lah. Ada mata kan, ada bunga betul atas kan? tu.
Okey, betul. Puan. Kalau tipai tu kalau padat tu memang orang pembeli puas hati, kita pun makan puas hati. Tak ada makan angin je. Okey. Macam mana saya sedap nak makan, macam tu juga saya akan jual. Sebab itulah saya come up with menu semulut ni. Sebab lagi satu sebab barang tengah naik. So macam nak hidangkan yang semua orang cakap bukan hanya menu bajet, tapi dalam masa yang dalam small bite pun orang boleh dapat harga yang kita nak bagi orang makan kenyang lah. Mampu milik dan rupanya unik dan juga cantik. Selalunya macam perayaan tu macam mana sambutannya, Puan? Menu semulut ni sebenarnya baru come out je. Baru-baru ni. Sebab barang naik kan. Sebab tu saya cuba fikir untuk orang dapat makan dalam masa yang sama, dapat tengok benda yang cantik. Jadi macam comelnya. Okey, Puan. Barulah. Ini yang menarik tau. Makan. Yang menarik perhatian saya ialah menghasilkan pastry yang cantik. Jadi rasa-rasanya pada pendapat Puan sendirilah, mudah ke, susah ke, renyah ke, tak apa sebenarnya kita perlukan dalam menghasilkan sesuatu yang cantik daripada pastry ni? Passion lah. Bagi saya salah. Cukup jawapan dia. Kalau apa-apa pun kalau nak buat, dia kena minat. Dia bukan hanya sekadar tengok trend terus nak buat. Bukan. Okey. You kena ada minat baru boleh terus kekal. Okey. Puan Intan, mungkin penonton kita nak tahu juga dekat mana diorang nak dapatkan semua orang kata juadah manis mulut ni. Boleh kongsikan Instagram dan juga Facebook? Okey, Instagram saya dan Facebook sama, Kantan Kitchen. Dan buat masa ni saya tinggal di Bentong, jadi saya cover bahagian Bentong ni lah. Kadang-kadang saja kalau ada, sebab dulu tinggal di KL, so sekarang dah pindah ke Bentong. Kalau ada permintaan banyak daripada KL, baru saya naiklah ke atas. Macam tu. Okey, maknanya ada lah, tapi tengok kalau ada banyak order kita hantarlah ke Lembah Kelang ni, betul Puan Ya. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Intan Azmali Salim berkongsi mengenai pelbagai juadah kreatif pastry ni. Terima kasih. Kejap. Saya terima kasih Puan. Pasal saya perasan sesuatu sebenarnya. Mungkin kalau saya boleh kongsikan. Yang ini dia ada tulis WHI. Kan, terima kasih Puan. Terima kasih. Ada kira pi WHI dia tahu dengan kita tahu. Saya ingin nak rasa tu. Okey, baik. Okey, kita nak teruskan dengan satu lagi, Farin, di hadapan awak juga di hadapan saya ni. Ini pasti kita nak tahu macam mana buatnya, siapa pembuatnya. Tak lain tak bukan seorang lagi tetamu kita yang juga pengasas Soraya Mixer, Puan Ida Soraya Ibrahim. Tu penonton-penonton tengok pun berwarna-warni dah terlihat dah. Assalamualaikum Puan Ida. Assalamualaikum. Wah, terima kasihlah. Hantar kat kami Donut Tower. Betul namanya Donut Tower Ya, ni Donut Tower. Dia punya konsep tu Donut Tower lah, tapi setiap donut tu yang saya buat tu dia ada theme dia sendiri. Kalau tengok satu tu, yang sebelah Farin tu ada Kids Celebration. Kids Celebration. Sebelah Fatin tu lebih kepada macam hantaran. Boleh buat hantaran. Okey. Sebab saya nampak Mrs. Mr. tu. Okey, Puan Soraya, kalau kita tahu kan donat ini nak menghasilkannya mungkin renyah sikit lah kan. Tapi di dalamnya sebenarnya ada inti ataupun ada perisa ke yang diletakkan? Donat yang saya buat, donut tower ni dia tak ada perisa, tapi kalau yang kita letak inti tu kita panggil bomboloni. Dia selalu berbentuk bulat. Kalau yang ada hole ni kita tak ada, sebab kita nak letak dia punya, sebab bila kita nak lekatkan tu nanti kan bila ada inti dia akan slippery. Betul. Nanti tiba-tiba dia bocor pula, terkeluar pula dia punya inti tu kan. Okey Puan, seperti mana kita saksikan sekarang ni sebenarnya, donat ni biasanya orang kata donat semua orang pun boleh buat donat, tapi nak menghasilkan yang sedap, yang gebu dan lembut ni apa tips-tipsnya? Silakan Puan. Betul, sebenarnya ada banyak resipi donat. Setiap macam kat Jepun dia ada donat dia sendiri. Vietnam pun ada donat dia sendiri, dan ada donat guna tepung beras, ada yang guna tepung pulut. Macam dekat Malaysia, donat kita selalu pakai tepung, kita pakai bread flour ataupun dengan tepung biasa lah. Kalau donat lembut tu dia pakai improver.
bread improver ataupun dia ada banyak resepi. Tapi resepi yang saya gunakan ni dia lebih firm supaya dia boleh stand. Kalau dia terlalu soft, macam kita beli dekat luar, memang itu donat tu memang untuk makan, dia bukan untuk berdiri. So dia tak boleh nak stack dia. Kalau donat ni dia lebih firm daripada kat luar, dia lebih firm, dan kita gunakan melted chocolate. Kita tak boleh gunakan glaze donat biasa. Puan Suraya, kalau di hadapan Fahrin itu kan, berapa lama sebenarnya nak ambil masa untuk nak menyiapkan donat tower tu? Nak menyusun, dia ada banyak step. Step pertama tu nak fermenting dia punya donat tu sendiri, nak sediakan dia, dan nak menghias dia dengan coklat. Itu ambil masa sebab kita kena tunggu dia sejuk. Lebih kurang kalau untuk satu tu saya selalu letak 2 jam nak siapkan satu tower tu. Kalau kita tengok perempuan memang ada saiz-saiz yang berbeza kan? Kita gabungkan sekali. Okey, bercakap mengenai glazing ataupun gula yang menyaluti donat tu puan kan. Selalu menjadi masalah kadang-kadang dia tak tahan lama. Jadi untuk puan mungkin ada sebarang tips yang boleh berkongsikan dengan kita. Bagaimana nak pastikan dia sentiasa lekat, sentiasa cantik. Bagaimana tu puan? Sebab tu saya tak gunakan sugar glaze. Sebab sugar glaze kita tak boleh nak stack macam tu, dia akan cair. Jadi saya gunakan chocolate, melted chocolate. Kita tak campur apa, melted chocolate. Yang ni saya guna compound chocolate, white chocolate lah, sebab kita senang nak warnakan dia. Okey. So bila coklat ni dia tak mudah cair. Okey, Puan Suraya, selain daripada kita menghasilkan kreativiti manisan ni kan untuk menjana ataupun minat kita sendiri, kita boleh juga menjana pendapatan. Untuk mereka di luar sana yang mungkin berminat sebenarnya nak mulakan perniagaan pastry ni, apa antara nasihat Puan Suraya? Pertama, kita cuba je. Buat je dulu. Sebab benda ni kalau kita tak cuba dulu, kita tak tahu boleh sama ada kita boleh buat ke tak buat. So lagi satu, kalau kita ada minat dan kita yakin, just go for it. Lagi satu, kena belajar lah. Kita kena, yang eksperimen tu penting. Kita perlu juga belajar dan juga kita kena berani. Sebab mungkin ada orang kata yang ni tak ramai orang minat, tapi kita tak tahu. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Dan mungkin sekarang ni bila orang dah melihat kepada donat tower ni, ramai dah mula berkira-kira mungkin majlis-majlis ni kek ni dah jadi satu yang klise, dah biasa sangat kan. Mungkin donat tower ni sesuatu yang berbeza. Okey, jadi kalau katalah mereka berminat untuk mendapatkan ataupun menghubungi Puan Ida sendiri, bagaimana agaknya? Mereka boleh kontak saya dekat 0123787274 ataupun ikuti saya punya IG Suraya Mixer. Boleh di social media, tapi order kena 2 hari sebelum. Sebab kita nak kena plan dia punya. Sometimes kita ada orang ada team dia sendiri, warna, so kita kena setkan tu semua at least bagi 2 hari, so kita boleh, kalau dia setuju baru kita start. Okey, penghantaran di Lembah Kelang semua boleh ya? Ya, insyaAllah. Lembah Kelang, sebab saya base dekat Stalin Jaya. So kalau Lembah area belah Lembah Kelang, insyaAllah. Okey. Jadi kita nampak sampai ke Sri Pentas pun cantik. Kita antara yang bertuah lah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Suraya kerana berkongsikan dengan kita tentang donat tower ini. Sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang cukup unik. Baik Puan Suraya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesuatu yang manis sebenarnya kan kita nak mulakan hari ini. Kalau saya tak sabar nak rasa yang itu nanti. Sebab tu kadang-kadang bila cakap pasal pastry dan sebagainya, tentang makanan ni, variasi ni semua, kalau kita tak ditunjukkan, kita tak bertanya, kadang-kadang kita tak tahu hasilnya sebegini. Betul. Boleh jadi kan. Ataupun kalau kita dah cuba satu kan, ada pula ilham tercetus kan, kita nak saya besarkan nak tunggu awak punya apa kreativiti. tahu awak nak buat. Nanti saya hantar rumah awak. Okey, banyak lagi nak kami kongsikan dengan anda. Kami nak berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, okey? Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan hari ini, kami bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Fatin. Apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini apa antara produk nak kita kongsikan Atira? Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan.
Fatin, selalu kan setiap minggu ada datang wanita hari ini atau mesti bawakan produk rangkaian pembuat kami tentang produk penjagaan kulit, kesihatan, untuk badan dan sebagainya. Tapi hari ini berbeza Fatin, hari ini akan bawakan produk rambut khas buat penonton wanita hari ini. Sebab tak percaya, rambut adalah benda yang sepatutnya kita pelihara juga. Betul. Bukan sekadar kesihatan, bukan sekadar kulit dan sebagainya. Lagi-lagi rambutnya adalah mahkota yang kadang-kadang bila kita tak jaga, mengganggu penampilan diri kita. Lagi-lagi bila yang ada masalah uban ni Fatin. Kadang kita tahu uban ni menyebabkan kita nampak tua sebelum usia. Kadang-kadang tu yang muda pun zaman sekarang ni memang ramai yang ada masalah rambut beruban. Jadi sebab tu hari ini jamu kita bawakan produk inai lebat khusus buat anda yang tengah menonton wanita hari ini. Sebab saya percaya bila cakap pasal rambut beruban tak semestinya orang berusia saja yang ada masalah rambut beruban, tetapi orang muda sekarang pun ramai. Sebab kita ni kadang-kadang bila kita tak jaga rambut kita akan rosak. Bila rambut kita rosak tu yang rambut kita akan jadi beruban. Kalau perasan, ujung dia hitam, lepas tu akan ada permukaan putih. Ramai sebenarnya yang benda ni ada dekat orang-orang muda. Jadi sebab tu hari ni akan bawakan produk inai lebat. Macam nak share kepada semua, lagi-lagi yang tengah tengok wanita hari ini, apa kelebihan produk inai lebat ni yang tak ada dekat luar. Sebab produk inai lebat ni, kenapa kita namakan dia inai lebat? Sebab produk ni bukan sahaja untuk menghitamkan ataupun untuk mewarnakan masalah rambut uban anda, tetapi turut bantu untuk melebatkan rambut. Sebab dalam produk inai lebat ni, kita menggunakan bahan-bahan ataupun ramuan yang bermutu tinggi, antaranya daripada ginseng, ada ekstrak daripada kacang soya, ada ekstrak daripada buah zaitun. Dan sebenarnya ini adalah produk yang kalau ikutkan, kalau kita pergi ke salon untuk atasi masalah rambut beruban ataupun kita nak gelapkan uban kita, dah menelan belanja beratus-ratus Fatin. Tetapi dengan inai lebat berharga RM25 saja, sangat murah, dan sekarang di Jombai harga RM22 saja. Dan inai lebat ada dua jenis warna. Anda boleh pilih nak warna coklat boleh, nak warna hitam pun boleh. Dan apa yang specialnya inai lebat ni, cara penggunaannya sangat mudah. Anda boleh buat sendiri dekat rumah. Sekotak kita sediakan 2 botol yang anda hanya perlu campur, iaitu activated susu dan juga pewarna. Jadi campurkan kedua-dua tu masuk dalam mangkuk kacau sehingga sebati. Kemudian boleh apply di permukaan hujung rambut hingga ke pangkal rambut. Dan apa yang saya boleh jamin kepada anda, ini adalah produk yang berikan kesan pantas. Tak percaya, kebanyakan dari kita memang suka produk yang kesan pantas ni. Jadi inai lebat adalah pilihan yang tepat. Sebab dalam masa 10 minit saja saya nak tunjukkan kepada anda, Pak Cik Azmi yang berusia 50 tahun, anda boleh lihat bagaimana yang ada masalah rambut beruban. Kita bagi dia pakai produk inai lebat yang warna hitam. Jadi dalam usia 50 tahun dah nampak macam 35 pun ada. Betul, terus jadi muda. Sebab tu, terus jadi muda. Jadi sebab tu pentingnya kita ni jaga rambut, sebab rambut turut mainkan peranan untuk penampilan diri kita. Jadi dengan produk inai lebat ni anda boleh rawat masalah rambut beruban anda. Lagi-lagi yang mana orang kata apa, ada nak yang waktu terdekat ni nak kahwin ke. Jadi anda boleh atasi masalah rambut uban anda dengan menggunakan produk inai lebat. Boleh pilih antara warna coklat ataupun warna hitam, dan produk ini juga kita memformulasikan dengan ekstrak daripada ginseng. Jadi anda jangan risau, produk ini tidak menggunakan bahan-bahan yang menyebabkan rambut anda kering dan sebagainya. Anda boleh dapatkan inai lebat ni kerana produk ini sangat bersesuaian untuk anda. Tak kisah berapa pun umur boleh pakai. Dan seterusnya, saya rasa produk ini pun cukup merupakan produk yang mendapat sambutan yang sangat baik, sebab kita di HQ selalu terima panggilan yang ramai sebenarnya dekat luar tu yang beritahu bahawa ada masalah rambut keguguran. Kalau anda melihat di kaca TV, ramai sebenarnya yang orang kata apa, sebelumnya tak ada masalah rambut, tetapi sekarang ada masalah rambut dah semakin nampak botak, kepala dah semakin jarang. Dan sebenarnya hari ini bukan saja untuk lelaki, tetapi perempuan pun ramai juga yang kongsikan macam mana selepas bersalin ada masalah keguguran yang sangat teruk. Kadang-kadang tu pakai tudung selalu pun ada masalah keguguran rambut yang sangat teruk. Jadi yang mana tengah tengok wanita hari ini, terutama suami atau percaya, pasti anda tahu bahawa kadang-kadang isteri kita ni memang rambut banyak gugur. Kadang-kadang bila mandi dekat lantai, tidur dekat bantal dan sebagainya. Jadi produk ini sangat sesuai. Tadi tonik lebat ni adalah produk yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini adalah produk yang mendapat maklum balas yang sangat baik. Rata-rata yang beli memang repeat order dan berpuas hati dengan kehebatan ataupun kebersihan tonik lebat ni. Sebab tonik lebat ni ramai yang boleh maklum balas pada kami. Anak rambut dah mula tumbuh, rambut yang gugur pun dah berkurang. Baik. Dan sebenarnya apa yang bagusnya tonik lebat ni adalah kerana bahan dalam tonik lebat ni, iaitu kita menggunakan ekstrak daripada biotin. Biotin adalah vitamin B7 kalau anda nak tahu, yang mana ia bantu berikan ribuan sel keratin di permukaan kulit kepala supaya rambut kita tumbuh dalam keadaan sihat. Jadi yang mana ada masalah rambut keguguran, jadi biotin akan bantu untuk menumbuhkan rambut dalam keadaan sihat dan juga bantu kita ada rambut orang kata apa yang lagi kuat, tidak mudah rapuh. Jadi kita tahu wanita yang bertudung ni kadang-kadang bila ikat rambut ketat-ketat pun bila tanggal dia nak turun rambut gugur banyak. Jadi tonik lebat ni memang produk yang saya sarankan untuk anda dapatkan, dan sekarang di Jombai berharga RM23 saja. Sesuai buat wanita, tak kisah buat lelaki pun boleh yang kadang-kadang naik motor tu pakai helmet, ada masalah bau kepala, rambut keguguran dan sebagainya. Tonik lebat ni bukan saja untuk mengatasi masalah bau kepala, tetapi turut untuk melebatkan rambut anda. Jadi berharga RM25 saja.
boleh pakai bersama produk terakhir kita Fatin, Ya. krim mahkota. Krim mahkota ni pun sangat sesuai untuk rakyat Malaysia ni yang kebanyakannya memang ada rambut yang orang kata apa agak sedikit kering. Dan kebanyakan kita ni memang dengan cuaca kita ni bila kita pakai tudung selalu kadang-kadang tu kita kerap mandi air panas dan sebagainya akan menyebabkan rambut kita kering. Jadi krim mahkota ni adalah produk yang sangat sesuai untuk atasi masalah rambut yang selalu kusut, masalah rambut yang mengerebang, yang kering, kadang-kadang tu masalah rambut yang kadang-kadang tu cepat putus dan sebagainya. Jadi krim mahkota ni adalah produk yang boleh jadikan sebagai perapi, boleh jadikan sebagai hemat atau krim penggayaan rambut. Jadi rumusan daripada Atira hari ini buat anda yang nak dapatkan produk daripada jamu kita, inai lebat berharga RM25.90, selain bantu menghitamkan masalah rambut inai anda, juga bantu melebatkan rambut. Berharga RM25.90 ada 2 jenis warna, hitam dan juga coklat. Tonik lebat, produk khusus untuk anda yang ada masalah rambut keguguran, boleh dipakai oleh lelaki dan wanita, berharga RM25.90. Dan yang terakhir, krim mahkota berharga RM27.90. Dan kesemua produk ni anda boleh dapatkan dengan belian secara online di www.jombai.my ataupun boleh WhatsApp Atira sekarang kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk jamu kita dengan WhatsApp kami di 0133535753. Jangan lupa dapatkan produk jamu kita di kedai jamu, di kios kecantikan dan belian secara online. Terima kasih Fatin. Baik, terima kasih Atira. Semoga bermanfaat. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali Wanita hari ini, kami nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan Oh My Day. Cakna dengan kos hari hidup, Maidin tampil dengan kempen Oh My Day huru-hara pasaraya, berhibur sampai berbelanja bersama selebriti tempatan Nur Khairia, ada Black, ada Sarah Suhairi, Atu Zero dan juga pengacaranya AG Azmi pada 2 petang ini 30 Oktober dalam rancangan kempen Oh My Day huru-hara pasaraya. Mengapa bayar lebih? Belilah dengan harga borong. Kempen berlangsung di semua cawangan Maidin sehingga 21 Januari 2022. Baik, seterusnya juga istimewa hujung minggu ini. Kuasa 3 Malam featuring Mamat Khalid Movies. Filem-filemnya selalu mencuit hati, dekat dengan masyarakat dan penuh isi. Kuasa 3 Malam mengimbau kembali karya-karya tersohor daripada Allahyarham Mamat Khalid. Saksikan filem Rock Bro jam 8.30 malam ini yang menampilkan pelakon-pelakon hebat seperti Kim Rahman, Sophie Jikan dan Pekin Ibrahim. Manakala minggu hadapan, saksikan filem Rock 4. Betul Rock 4, Lebuh Raya ke Negara dan Lang Buana, karya sepanjang zaman khas buat tontonan keluarga minggu ini hanya di TV9. Sememangnya karya Allahyarham sentiasa kita sukai, sentiasa kita akan rindui di masa-masa akan datang. Baiklah, di hujung minggu ini pastikan anda jaga diri baik-baik dan terus kekal patuh SOP. Dan hari Isnin nanti Fatin. Ya, kita akan kembali lagi dengan satu topik, salahkah pilih pasangan? Salahkah kita memilih pasangan? Jadi itu yang kita bincangkan hari Isnin nanti. Jadi selamat berehat untuk hari esok dan kembali bersama kami pada hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari